Kenapa warisan dan juga hak mahmeri wajah dibela? Kenapa? Objektif kajian kami adalah memperkenalkan suku pribumi Mahmeri kepada masyarakat. Ini kerana kebanyakan daripada masyarakat zaman sekarang tidak mengenali akan suku kaum asal penduduk Selangor. Dari segi membuat video, akan kami membuka minda masyarakat di luar sana terhadap penduduk asal Selangor, iaitu kaum Mahmeri. Jadi, kebudayaan suku kaum Mahmeri sungguh luas dan tidak pernah didengari oleh kanak-kanak zaman sekarang. Dari segi mempromosikan kebudayaan mereka ini, dapat memastikan kaum Mahmeri masih lagi diingati ramai. Akhir sekali, dengan mendedahkan khazanah pribumi di Selangor, masyarakat di seluruh Malaysia akan dapat mengenali tentang adat, kebudayaan dan perayaan kaum yang terdapat di Selangor ini. Nama saya Nurul Sofia binti Usran dan saya akan menerangkan tentang latar belakang kaum Mahmeri. Mahmeri bermaksud orang hutan atau dalam istilah Mahmeri sendiri disebut sebagai berbisik. Mereka dikenali sebagai orang laut dan bekerja sebagai nelayan di sana. Kaum Mahmeri adalah kaum orang asli yang tinggal di pesisiran pantai seperti Pulau Keri. Tetapi tidak ada bukti yang tepat dan jelas berkaitan dengan kaum Mahmeri ini. Walau bagaimanapun, mereka dipercayai berhijrah dari pulau-pulau di selatan Johor ke pantai negeri Selangor kerana lari daripada musuh. Kini, masyarakat atau kaum Mahmeri ini sendiri telah mengalami perubahan dari segi pemikiran dan pembangunan hasil dari pencampuran dengan masyarakat-masyarakat lain di sekitarnya. Kaum Mahmeri sangat pandai menghasilkan ukiran kayu yang bermotifkan alam sekitar dan juga unsur-unsur makhluk dari cerita-cerita dongeng nenek moyang mereka. Pada awalnya, ukiran tersebut bukan bertujuan untuk jualan, tapi lebih kepada upacara-upacara perayaan untuk menghalau roh jahat dari penempatan, menyembuhkan penyakit dari roh jahat dan juga bomoh menurunkan ilmunya kepada waris. Namun pada masa kini, ukiran-ukiran tersebut dijual kepada pelancong-pelancong asing yang berminat dengan pada harga yang sangat tinggi, mencecah ribuan ringgit. Tahukah anda juga, seni ukiran anak kera yang bergayut pada ibunya pernah mendapat pengiktirafan daripada Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Dahsyat tak dahsyat? Korang fikirlah sendiri, patutkah kita bela atau tidak? Adat mereka tidak banyak beza antara majlis perkahwinan orang asli suku Mahmeri dengan masyarakat Melayu, kerana ia bermula dengan adat merisik, menghantar tanda, meminang dan berakhir dengan persandingan. Perbezaan adat mereka cuma mengekalkan istiadat menghalau hantu syaitan dengan cara tersendiri. Selain diadakan upacara pemujaan untuk memberitahu kepada nenek moyang bahawa cucu mereka akan melangsungkan majlis perkahwinan. Majlis itu dianggap penting untuk memastikan upacara perkahwinan itu selamat, diberkati dan aman bahagia sehingga ke anak cucu. Bermula dari awal adat merisik hingga persandingan, banyak proses perlu dilalui, iaitu menghantar rombongan berisik dengan bercerita mengenai latar belakang kedua-dua anak mereka. Mengikut kepercayaan suku Mahmeri ini, sekiranya proses meminang dilakukan tanpa merisik, ia berarti kedua-dua mempelai sudah ditangkap basah. Pada majlis peminangan, Tok Batin akan melihat persediaan pengantin lelaki untuk dibawa ke majlis peminangan seperti cincin emas, alat solek, pinggang mangkuk dan keperluan seperti batu lesung dan lain-lain. Pasangan pengantin menjalani istiadat mengasah gigi. Penetapan tarikh bagi majlis peminangan dan persandingan perlu dirujuk kepada Tok Batin untuk melihat persediaan pihak lelaki sebelum memasuki alam rumah tangga. Tok Batin menjadi insan paling penting kerana beliau akan mengambil kuasa daripada wali yang dilantik untuk memantau majlis peminangan sehingga berakhirnya majlis persandingan. Hari perayaan bagi kaum Mahmeri adalah Hari Moyang yang selalunya diadakan di sekitar kampung Sungai Bumbun di Pulau Keri. Ia disambut pada tarikh yang ditetapkan Lembaga Adat Kampung mengikut perkiraan berdasarkan kalender Cina. Bagi tahun ini, sambutan Hari Moyang akan diadakan 1 bulan selepas Tahun Baru Cina. Upacara spiritual dimulakan sebelah pagi di rumah moyang yang disebut Pangga dalam bahasa Bersisi iaitu bahasa Imuda orang asli Mahmeri.
3 buah lagu akan dipersembahkan menerusi tarian berkenaan iaitu Moyang Jabus, Syedut dan Hari Moyang. Melalui lagu Moyang Jabus, masyarakat akan diceritakan mengenai seekor makhluk yang takutkan hujan dan suka berjalan secara mengundur. Manakala Syedut bermaksud sesuatu yang tertumpah dan Hari Moyang adalah lagu yang dinyanyikan sebagai memperingati nenek moyang. Tarian Jo'oh pula membabitkan 5 penari wanita dan seorang lelaki yang memakai pakaian khas dan perhiasan daun nipah. Mahmeri mempunyai satu kepercayaan tradisional yang dipanggil sebagai Genggulang. Genggulang ini adalah satu upacara tradisional lah. Dan bagi mereka, Genggulang ini sangat-sangat penting dalam masyarakat mereka. Mengikut kepercayaan mereka, hari Genggulang ini diadakan untuk kesejahteraan dan juga keselamatan kampung. Dimulakan oleh pawang atau bomoh dengan mentera dan jampi yang dikenali sebagai cenagoh. Cenagoh ni adalah untuk memanggil roh, keramat dan juga penunggu yang dipercayai wujud sejak zaman nenek moyang mereka. Pawang atau bomoh akan melaksanakan perkara tersebut di rumah pemujaan atau lebih dikenali sebagai balai yang telah disediakan khas dalam satu kawasan. Di hadapan balai tersebut terdapat 2 buah sangkak di mana di kiri dan kanannya diisi dihidang dengan dikenali sebagai jamuan hantu. Jamuan hantu ni mengandungi pulut, wajik periung iaitu sejenis makanan seperti gulai bercampur sayur ubi, keledek, keladi, labu dan abu ataupun pulut kuning dan telur ayam yang sedang diram dan berdarah di dalamnya. Setelah selesai upacara di balai, Tok Pawang akan mengikat pantang. Kesimpulannya, ramai masyarakat Malaysia yang tidak tahu akan kewujudan kaum Mahmeri di Selangor pada suatu ketika dahulu. Jadi, dari segi mempromosikan di video ini, kami dapat memberi serba sedikit info tentang kaum Mahmeri dari segi keunikan budaya mereka dan adat kaum. Ini kerana info ini bukan sahaja dapat memberi kepada masyarakat di negeri Selangor, tetapi juga akan dapat disampaikan di seluruh negara Malaysia. Terima kasih.